A A A Già ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Ya, Ustazah apa kabar? Alhamdulillah. Kak Fatimah binti Prabhakaran bagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ni Allah izinkan kita untuk bertemu lagi. Okey. Saya tak nak ulang kaji dulu yang lepas punya. Saya nak habiskan dulu, insyaAllah nak habiskan dulu bahagian alisan ni. Okey, nanti kalau misal kata habis alisan ni, kita ulang kaji Boleh? What the Sophie doctor? Who say? It is the true butter. No, you go. Mommy want to this one. It is the audio. Yeah, go. What is true? What is true butter? No, why? What do you want? What is true butter? Chubar? This time you cannot eat chubar. Tomorrow morning. I got the true butter. Wow, no, cuma good class. Wah, auntie tekan kan wah. See, auntie want I to see. said something. The auntie want to see you. Hai. I got the sister. I was sister. Say assalamualaikum. I thangu and the son. That thangu. Okay. Waalaikumsalam. Okey. Kita tengok kalau dapat pin semi screen. Kalau misal kata tak dapat, tengok muka surat 13. Tengok buku. Okey. Kita minggu lepas alhamdulillah kita dah settle ta dal to. Ta dal to dah settle. Sa zal zo dah settle. Zai sin sod settle. Lam nun ra, kan? Okey. Okey, maknanya kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 10. So, hari ni insyaAllah kita nak habiskan. Ada lagi 4 makhraj khas. Okey? Empat makhraj khas. Kita tengok. Okey, kita lukis lidah dia macam ini Kita hari ni lukis lidah dulu, tak lukis gigi. Okey, lidah. Macam ni kan lebih kurang kan lidah kita kan? Okey. Dekat atas ni pangkal lidah. Bawah sikit. Okey, ni tengah lidah. Okey. Di sini hujung lidah lah. Nampak kan? Okey. Pangkal lidah ni kita ada qaf.
Okay, qaf. Lepas tu bawah sikit daripada qaf tu kita ada kaf. Lepas tu dekat tengah-tengah lidah kita ada shin, jim dengan ya. Okey, shin, jim, ya. Okey, baru kita tengok gigi. Gigi kita, gigi bawah. Okey. Langit kita mendatar, lepas tu naik, lepas tu turun. Lepas tu ni ada langit lembut. Sini anak tekak, sini halkum. Halkum sini terbagi kepada 3. Okey. Untuk huruf makhraj al-haq kan, bagi pada 3. Okey, kha, ghain, ha, ain, ha, hamzah kan. Okey. Kita nak tengok qaf, qaf. Tengok qaf. Qaf ni kita punya lidah ni dia macam gini. Okey, dia naik tinggi. Dia kena dekat ni. Dia naik tinggi kat sini. Sini qaf. Nampak tak? Nak tanya yang warna hijau tu yang qaf tu ya? Warna hijau tu qaf. Titik dia tak nampak Okey. Dia dekat sini, lelangit lembut. Okey, pangkal lidah lelangit lembut. Dia dekat sangat dengan halkum kita ni. Dengan anak tekak kita ni. Okey, kebanyakan kesilapannya bila kita sebut qaf, yang menjadi silapnya dia pergi ke kha. Okey, saya ada kawan sama-sama ngajinya. Dia bila sebut qaf tu, dia berangin. Okey, dia macam nak pergi ke kaf, macam nak pergi ke kha. Dia macam pergi ke kha macam tu. Kha. Kan? Jadi dia tak boleh berangin. Sebab kita tak belajar lagi makhraj huruf, sifat huruf. Kan? Qaf ni dia tak ada hamas. Okey, lepas tu dia isti'la, dia angkatnya pangkal lidah. Kan? Lepas tu qaf tidak angkat tepi lidah dia tak angkat. Kan? Sebab tu dia macam gini. Okey, dia naik macam gini. Kena dengan lelangit lembut. Qa. Okey, nanti insya-Allah ada rezeki kita belajar sifat huruf. Saya nak huraikan lebih lanjut lah. Okey, tapi clear tak makhrajnya di sini? Bila kita sebut ak, di mana kita mati? Kita punya Sis Nurafida, Assalamualaikum. Maaf ya, line saya tak berapa nak okey. Melevi, Waalaikumsalam. Fatimah Azhara, boleh. Okey. Clear tak? Ada soalan? Tak ada kan? Sebab kita pun tak belajar lagi sifat huruf kan. Cuma makhraj huruf dia dekat situ. Okey, kalau misal kata kita tengok dekat yang lidahnya ni, dia dekat sini lah. Ini yang diangkat tinggi. Ni dia angkat tinggi, pergi ke langit lembut. Okey, kaf pula. Kaf di sini. Kaf. Okey. Kalau misal kata kita matikan dia, akka. Kalau misal kata qaf ni, akko. Ko, ki, ku. Yang ni ka, ki, ku. Dia sama macam kita sebut kakiku. Dia tak perlu nak sampai macam over sangat. Ka, ki, ku, tak perlu. Ka, ki, ku.
Memang K tu sendirinya ada sikit hamas. Memang menepati dengan kaf ada sikit hamas. Cuma bila kalau misal kata kaf ni mati, dia akan kuatlah hamas dia. Ak, ak. Dia ada k kat belakang tu. Okay. Hamas tu maksudnya berangin. Okay. Ataupun lebih tepat sekali hams. Tapi kita Melayu kelas tajwid selalu memang cikgu pun ajar jahar hamas. Kalau misal kata ikut ejaan, jahr dengan hams. Okay. Okay. Kaf dekat sini ya. Kaf. Dia depan sikit. Okay. So dia tak boleh tebal lah. Tak boleh tebal macam qaf. Sebab pangkal lidah tu tak diangkat tinggi sangat. Dia cuma makhraj dia di depan sikit daripada pangkal lidah tu. Kan? Dia bukan betul-betul pangkal lidah dia angkat tinggi. Kalau pangkal lidah dia angkat tinggi, dia sama dengan sifat huruf isti'la, di mana hurufnya akan berbunyi O bila berbaris atas. Qa, kha, sa, ta, za. Ada 7 huruf. Ghain tu gha. Ada 7 huruf isti'la. Lepas tu kita nak tengok makhraj yang seterusnya dekat tengah lidah ni. Tengah lidah ni. Gigi kita. Gigi bawah. Dan langit. Okay. Kalau kita tengok huruf dia shin, jim dengan ya. Okey, tak ada huruf yang isti'la. Semua huruf istifal. Okey, dia punya lidah kita ni, depan dia ni datar je ni, datar je, tapi ni diangkat tinggi. Okey, diangkat tinggi di tengah. Okey, di sini ada huruf shin, jim, ya. Okay. Okay, kalau misal kata kita sebut ash, sebab tak ada huruf isti'la, semua kena senyum tau. Asha, asha. Okay. Jim, ajja, ajja. Ya, ayya, ayya. Okay. Sha, shi, Sha, shu. sha, shi, shu. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Cantik. Okey. Jadi dia bukan ya, i, u. Kan? Dia yi. Ya, yi, yu. Mati pun ai. Okey. Dia ada sifat lin. Lin tu lembut. Okay. Siapa yang nama lin tu, dia lembut. Okey. Jadi bila dia mati, dia kena ai. Dia tak boleh ai. Macam kita marah, apa ni? Bukan macam tu. Dia tak ada hamzah kat situ. Dia ai. Okey, dia rokhawah. Lepas tu dia lin. Clear tak? Clear? Alhamdulillah. Okey, jadi bermakna kita selesai makhraj al-lisan. 10 makhraj khas. Okey. Masa untuk ulang kaji dan bersoal jawab. Okey, kalau kita tengok dekat dia punya huraian ni, Shin Jim Ya, dia kata tempat keluarnya adalah apabila tengah lidah bertemu lelangit atas. Kan, kita punya lelangit macam tu kan, kita punya lidah kita dia terangkat macam tu. Ash, ad, ai. Okey, dia terangkat. Bila kita sebut
bila kita berbariskan dia, dia akan jadi macam ini. Dia sentuh dulu. Sha. Sha. Shi. Shu. Ja. Ji. Ju. Dia akan sentuh dulu. Lepas tu, ya. Yi. Yi. You. Yu. Okay. Jadi bila kita dah belajar makhraj, bila kita nanti dah belajar sifat kan, nanti ada huruf yang bila istifal, lepas tu nak jumpa moncong, kita daripada moncong kita kena senyum, daripada senyum kita kena buka mulut, kena angkat lidah semua. Seronok. Bila dah tahu banyak, insya-Allah seronok. Is jawabkan Is. Okey. Kita ulang kaji InsyaAllah Saya harap ramai-ramai buka mic. Boleh nak saya panggil nama ke? Apa maksud isti'la Ustazah? Isti'la tu adalah sifat huruf Muhammad Taufik. Sifat huruf insya-Allah kita akan belajar pada muka surat. Saya tak tahu saya dah masukkan belum gambar. Okey, muka surat. Muka surat Ustazah, 17. Ya? Ustazah nak tanya, huruf tu ialah hukum dia ke? Maksudnya macam tu ke? Kita tak masuk hukum lagi. Belum masuk hukum tajwid lagi. Okey. Tanya dia. Tak apa. Sebab ada soalan boleh ada jawapan kan. Okey. Sifat huruf tu tak masuk lagi hukum tajwid. Kan? Sifat huruf tu adalah macam kalau manusia, sifat dia gemuk, kurus, tinggi, rendah, putih, hitam. Lepas tu nanti dia ada sifat tunggal. Contoh macam kita punya contoh orang pandai menjahit, orang pandai bercucuk tanam. Itu tak ada berlawan kan. Okey. Contoh macam orang tu dia macam apa kemahiran. Kalau pada manusia dia sifat tunggal ni dia macam kemahiran. Kalau sifat-sifat huruf hijaiyah ni nanti saya masuk Saya nak settlekan dulu makhraj kan. Sifat huruf nanti sekejap lagi saya masuk. Kita settlekan makhraj dulu. Kita settle satu-satu. Okey, kita ulang kaji. Kita dah belajar berapa makhraj huruf. Nak saya panggil nama ke? Ataupun ada volunteer ke? Okeylah. Puan Zailina Muhammad Arisa. Ada berapa makhraj am yang kita dah belajar? Kalau tak dapat jawab cakap je lah, sorry lah saya tak ingat. Tak apa, saya tak marah pun. Sebab kita kelas dewasa, lupa tu normal. Hargai masa kita lupa ni. Esok dah ingat dah tak boleh nak lupa. Kalau saya suruh baca Al-Fatihah, boleh tak buat lupa? Tak boleh kan? Sebab dah ingat kan? Okay. Tak ingat Okey, tak apa. Kita minta Siti Hakimah Osman. Makhraj am tak ingat. Kalau makhraj khas ada 10. Okey, itu untuk alisan saja. Kalau total makhraj khas kita dah belajar 17. Berapa Ustazah? 17. 17. Okey. Sekejap padam ni dulu. Kita tengok buku. Tengok buku masing-masing.
Okey. Tengok buku masing-masing muka surat 10. Muka surat 10 kita dah belajar makhraj am ada 5 kan? Al-Jauf rongga mulut. Okey, Al-Khayshum rongga hidung. Al-Haq halkum. Asy-Syafatan dua bibir. Al-Lisan yang kita baru habis lidah. Okey, Al-Lisan lidah. Okey. Di Al-Jauf keluarnya bunyi mat. Apa tu bunyi mat? Mat tu adalah bunyi panjang. Ingat lagi tak? Ingat. Mat adalah bunyi panjang. Apa huruf mat? Alif, waw, ya. Ya. Adakah alif, waw, ya yang berbaris? Tidak. Alif, waw, ya yang mati. Dan syaratnya sebelum alif mati, huruf sebelum alif mesti berbaris atas. Okey, apabila waw mati, huruf sebelum waw mesti berbaris depan. Apabila ya mati, huruf sebelum ya mesti berbaris bawah. Okey? Yang tu ingat? Ingat. Alhamdulillah. Okey, Al-Khayshum. Okey, Sis Fatimah pun jawab ingat. Alhamdulillah. Al-Khayshum rongga hidung. Tempat keluarnya bunyi-bunyi dengung. Contoh apabila nanti kita belajar tajwid, idgham al-gunnah, ifak hakiki, iklab, wajib gunnah, ifak syafawi, idgham syafawi ataupun idgham mislain. Saya rasa tu je kot. Yang bunyi-bunyi dengung. Kan? Semua bunyi-bunyi dengung kita hantar ke Al-Khayshum. Apabila kita tutup kita punya hidung, takkan keluar bunyi dengung tu. Kan? Tak boleh dengung kan? Kalau kita buka hidung kita, inna mai. Kan? Okey? Jadi semua bunyi dengung kita hantar ke hidung. Itu Al-Khayshum. So, Al-Jauf ada satu makhraj dalam rongga mulut. Okey, Al-Khayshum ada ada satu makhraj bunyi-bunyi dengung. So, makhraj dah 2. Makhraj am pun 2. Betul tak? Okey, clear? Ingat? Okey, Al-Haq. Al-Haq ada 3. Tengok muka surat 11. Okey. Al-Haq ada 3. Tengok muka surat 11. Di mana hurufnya di atas sekali, dekat dengan kita punya anak tekak tu, atas sekali, seperti suara kita tu kan. Kha dengan ghain. Dua-dua huruf bertitik. Okey. Bawah sikit dekat Adam's apple kita, ha dengan ain. Okey, bila kita matikan dia jadi ba. Bah. Okey, ba. Bah. Okey. Bawah sekali yang dekat dengan dada tapi masih lagi di halkum, yang dekat dengan kita punya sini ada tulang apa panggil? Kan? Ada kolam tu kan? Okey, situ hamzah dengan ha. Ha simpul. Okey. Ha ni kita sebut dia, kita tak payah sampai nak tekan dia sangat ke dalam. Memang makhraj dia dekat dalam kat sini kan, tapi tak payah sampai nak hu. Tak payah sampai macam tu kan. Hi, ha, tak payah. Sebab bila kita tekan kuat sangat, kita akan tukar sifat dia nanti kan. Daripada sifat dia rokhawah, nanti kita akan tukar sifat dia kepada syiddah. Okey, saya saja je sebut walaupun kita belum belajar sifat huruf, saya saja je sebut nama-nama tersebut biar nanti bila kita masuk dalam sifat huruf, bila saya sebut, bila kita nak huraikan, oh macam kita dah biasa dengan istilah-istilah tu kan. Okey.
Jadi di situ ada 3 makhraj khas. Kha ghain, ha ain dengan ha hamzah. Kan? So makhraj khas dah ada 5. Betul tak? Makhraj am dah ada 3. Betul? Okay. Lepas tu kita dah belajar asyafatan, 2 bibir. Okey. 2 bibir di mana ada 2 makhraj khas dekat asyafatan. 1 fa, gigi atas sentuh perut bibir bawah. Perut bibir yang masa kita pakai lipstick tak keluar warna tu, yang basah tu kan, itu perut bibir. Fa. Okey, situ 1 makhraj khas. Lepas tu satu lagi makhraj khas melibatkan dua-dua bibir, waw, mim, ba. Okey, kita kena matikan dia au, am, up. Dua-dua bibir. Bibir kita tak payah nak ketap sampai macam tu. Kita letak je. Up, am. Okey, au kena muncung. Okey. Huruf apa saja yang kita boleh muncung? Huruf waw. Baris apa sahaja yang kita boleh muncung? Baris dhammah ataupun baris depan. Kan? Okay. Jadi tadi dah ada 5 kan? 5 campur lagi 2 dah 7 kan? Betul tak? Makhraj am dah 4, makhraj khas dah 7. So 10 yang kita baru tadi tamat lisan. Ada 10 di al-lisan. Betul tak? So dah ingat makhraj khas ada 17. Makhraj am ada 5. Okay. Kita ulang kaji dekat al-lisan. Okay. Al-lisan, kalau nak tengok skrin boleh tengok ni, pinkan skrin saya. Kalau tak, tengok buku muka surat 13. Okay. Yang muka surat 12 tu untuk al-jauf tu, nampak kan alif waw ya yang tak ada tanda kan? Sebelum alif mesti hurufnya berbaris atas, sebelum ya huruf sebelumnya mesti kena berbaris bawah. Untuk waw mat tu huruf sebelumnya mesti kena berbaris dhammah, berbaris depan. Kan? Clear kan? Okay. Kita tengok dekat skrin saya ni. Kan? Kita dah belajar ta, dal, to. Okey, siapa ingat ta, dal, to ni dia punya makhrajnya di mana? Ujung Okey, gigi sila. atas. Siapa? Puan Masita Aha. Apa Puan Masita? Ujung lidah belakang gigi atas. Alhamdulillah, hebat. Okey, ta, dal, to. Okey, kalau kita matikan dia ad, out. Kan? Hujung lidah belakang gigi atas. Tahniah, terima kasih. Okey, di manakah makhraj sa, zal dengan dha? Antara dua gigi, Ustaz. Betul. Dia kena keluar antara 2 gigi, kan? Dia kena keluarkan kita punya lidah tu antara 2 gigi. Alhamdulillah, thank you Taufik. Kita matikan dia as, au. Ya? Au. Jadi semua lidah kena tinggal kat luar. Kalau misal kata kita bariskan dia, okey, kalau bariskan dia, lidah kita kena keluar dulu. Baru kita masukkan. Contoh, kan, lidah kita keluar dulu. Keluarkan angin dulu untuk sa, okey. Sa. Sa. Masa kita sebut sa tu, kita tarik masuk. Jangan tinggal kat luar. Kalau masa dia mati, dia sukun, dia sakinah, dia as, tinggal. Tapi kalau dia berbaris, tarik. Sa. Si, su. Okey? Kalau zal pula, az, za, zi, zu.
Okey, masa kita nak sebut tu kita keluarkan dulu lidah. Masa kita dah sebut kita tarik. Lepas tu kalau macam dha pula, al, dha, dhi, dhu. Dhu. Okey? Alhamdulillah. Okey, mana makhraj zai, sin dengan sad? Hujung lidah belakang gigi bawah Ustazah. Alhamdulillah. Hebat. Saya cuma nak tanya, kita hafal ke ataupun kita baca? Sis Puan Masita hafal ataupun tengok buku? Ada yang saya ingat, ada juga yang saya tengok buku. Alhamdulillah. Sebenarnya tak ada masalah kalau kita tengok buku. Yang penting bila kita tengok buku, kita tahu kat mana kita nak tengok. Kan? Kalau mula-mula kita tak ingat tu memang macam tu. Saya mula-mula nak hafal. Saya sebut Ustazah. Disebut jadi kita ingatlah benda tu. Ha, betul-betul. Alhamdulillah. Memang kita belajar macam tu. Kan? Okay. So, zai, sin, sad. Okay, zai, sin, sad ni, dia bukan sahaja dia kongsi satu bilik, kan? Lepas tu nanti insya-Allah akan datang kita akan belajar sifat huruf. Dia berkongsi sifat huruf tunggal yang sama juga. Dia ada sofir. Bila kita sebut dia ada bunyi z yang kuat. Macam tu, bunyi kuat, desiran yang kuat. Sofir tu desiran. Okey. Kalau misal kata zal tadi, zal yang dekat keluar antara dua gigi tu, dia tak ada bunyi macam z. Tak ada. Az. Tapi kalau zai, dia bunyi az. Az. Ada siapa nak sebut? Az. Az. Kalau zal, keluar lidah tu, az. Al. Kan? Okey? Az. Lidah tu kita jangan gigit dia tau Sebab dia nak ada bunyi kat belakang juga sebab dia rokhawah. Okey, az. Kalau zai yang belakang gigi bawah tu az. Alhamdulillah. Kan? Okey. Jadi bila sebut zai, masa kita nak bariskan dia za. Za. Zi. Zu. Sa. Kalau mati sin, as. Sa. Kalau kita baca bismillah, sebenarnya kita kena keluarkan sofir dia. Bismillah. Ataupun kalau kita baca macam biasa, bismillahirrahmanirrahim. Kan tak cukup kan? Dia punya sifat huruf tu tak masuk. Kan? Jadi dia kena bismillah. Okay, dia kena rohawa, dia kena sofir. Okay. Kalau kita sebut dia berbaris, sa. Kita kena keluarkan dulu sofir dia tu, sa. Si. Su. Kan? Okay. Lepas tu kalau sad, as. Kan? Dia tak boleh moncong, tak boleh as. Tak boleh. As. Bila dia mati, as. Sa. Si. Su. Berhati-hati jangan sampai bunyi sui. Jangan bunyi sui. Sui dah imam lain. Ada orang bersuara ke? Tak ada ya? Boleh try lagi bunyinya. Try nak sebut ke? Ke nak saya yang sebut ke? Nak Ustazah sebut lagi. Oh, sad tu ke? Yang aus aja. Als. Aus. Mula tak boleh moncong, tak boleh als. Okay. Als. Sa. Si. Su. So. Su. Okay. Sa. Si. So. Si. Su. Su. Okey. Su. Di mana kekurangannya ni Kak Serin punya bunyi tu, dia punya sifat huruf kurang. Dia punya pangkal lidah tu tak diangkat. Okey.
Untuk sword, kita kena angkat pangkal lidah dan tepi lidah sekali. Jadi, dia akan jadi macam kolam. Lidah kita tu, dia akan jadi macam kolam di sini. Ni, belakang gigi bawah kan? Ni macam ini kan, belakang gigi bawah. Yang ni dia angkat tinggi. Tepi dia angkat tinggi. So, tengah akan jadi macam kolam. So, dia tak sama dengan Inggeris punya SAW kan? I saw you kan, bunyi macam sama tapi sifat tu tak sampai. Okay, so si su. Jadi 3 huruf sin, zai, sad. Okey. Di mana makhraj lam? Di mana makhraj lam? Siapa nak volunteer? Nak cuba Ustazah? Sila. Belakang Lidah ke langit atas. Okey. Bahagian tengah. Itu tengok buku. Okey, itu tengok buku. Buku tu tak berapa tepat. Okey, ingat tak saya cakap lam hujung tepi lidah. Kalau kita punya jari ni, katakan jari tengah kita ni hujung lidah, dia adalah di jari tunjuk ataupun di jari manis. Makhraj lam. Ya? Okey. Kita tengok skrin saya lukis sikit. Gigi kita. Gigi kapak kan? Sebelah gigi kapak, gigi kacip, gigi taring, gerham kecil kan? Ingat lagi tak lukisan ni? Okey, gigi kapak, gigi kacip, gigi taring. Okey, garam kecil. Okey. Dia macam gini kan? Okey, 1 2 3 4 ataupun 1 2 3 4. Di mana lidah kita dia akan pergi sama ada ke sini ataupun lidah kita pergi ke sini. Ingat tak? So kalau Dia macam menyerong ya Ustazah? memang dia punya sifat dia ada inhiraf, melencong. Tu apa sis Fatimah Al-Zahra, melencong, hebat. Ke tepi gigi atas. Dia bukan ke tepi gigi atas. Okey. Dia punya makhraj dia hujung tepi lidah. Okey. Kalau lidah kita macam gini. Sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau kita ambil warna biru ni, bermakna kat sebelah kanan ni lah. Ni sebelah hujung sini lah kan. Sebab dia menyengit gitu kan. Okey, kalau kita ambil yang warna hijau tu, bermakna dia akan pergi ke sebelah sini lah. Betul tak? Sebab dia akan pergi menyerong macam tu. Okey. Jadi kalau misal kata ni gigi kita ni, katakan saya punya tangan ni gigi kapak kan. Dia katakan gigi kapak macam gini kan. Okey. Jadi ni gigi kapak yang 1 2 3 4 kan. Sini 1 2 3 4. Okey, dia punya lidah tu dia tak pergi macam gini. Ni kira hujung lidah kan. Jari tengah ni hujung lidah. Dia tak pergi tegak dekat belakang gigi kapak. Dia akan pergi melencong. So, yang kenanya tepi lidah. Kan? Tepi lidah. Yang dekat jari manis ni, dia akan pergi ke tepi. Jadi, makna tepi lidah ni akan kena kat gigi kapak. Kalau tengok dekat skrin saya ni, kan? Ni. Dia tak pergi tepat. Hujung tepi lidah bertemu pangkal gigi atas. Okey,
dia lebih tepat kepada belakang gigi atas tau sebenarnya lebih kurang. Dia antara pengikat gigi. Pengikat gigi antara lelangit dengan gigi, kan? Dekat situ je. Dia tak pergi sampai lelangit yang keras tu. Sis Fatimah, left. Okay. Ustazah, Ya. Ustazah macam Al-Lazi tu nak tengok bunyi dia macam mana? Alladhi. Kan lam. Alladhi. Nak dengan bunyi lam. Lillah lah. Lillah senang. Kalau alladhi lebih kepada bunyi zal. Okay. Tak nampak sangat. Al-la-dhi. Ataupun lillah. Lil kita mati dekat lam tu kan. Lillah. Allah. Mallah. Nallah. Allah. Fillah. Kiranya Ustazah, kalau kita baca macam kan, selalunya macam saya pun tak tahu sebelum ni kan, Siti baca lidah tu letak dekat betul-betul tengah langit. Normal. Memang kita kebanyakan kita memang kita letak kat situ. Kan nanti kalau kita dah belajar sifat huruf kan, dia ada sifat melencong. Melencongnya dia punya makhraj dia tu lah. Dia punya makhraj tu tak pergi tegak, dia melencong sikit, sengit sikit. Tapi sebenarnya bila kalau kita baca pergi menegak dengan pergi sengit, lain bunyi dia. Lepas tu kalau kita letak kita punya lam tu dekat lelangit pun lain bunyi dia. Allah. 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 Kalau letak allazi, zi tu dah lebih kepada bunyi zi. Kita dah dengar bunyi zi kan. Jadi kita berhenti dekat la je lah. Allah. Allah dengan Allah. Allah. Tapi Ustazah kalau nak sebut macam Allah. Allah kan. Allah. Allah tu sebab dia ada bunyi lam tu tebal. Yang tu khas untuk lafaz jalallah kan. Lam yang kedua tu tebal. So kita susah sikit nak nampak. Allah. Tapi kalau kita pergi straight, kita punya lidah tu straight dekat belakang gigi kapak kita, beza bunyi dia. Dengan kita bunyi, kalau macam lidah kita letak dekat lelangit belakang sikit kan, Allah. Kan? Allah. Macam selesa melencong lagi. Allah. Ya. Allah lagi selesa pergi ke tepi kan. Allah. So makhraj dia adalah hujung tepi lidah. Okey, hujung tepi lidah. Okey, sentuh sama ada gigi 1, 2, 3, 4 ke kiri ataupun 1, 2, 3, 4 ke kanan. Jadi makna hujung tepi lidah tu dia akan kena dekat gigi kapak lah lebih kurang. Hujung lah hujung. Jangan ditekan kuat lidah tu, dia akan jadi kepala lidah. Dia hujung tepi lidah. Dia macam kalau dot tu di dalam sikit kan ke gigi tu kan. Kalau apa? Dia ke gigi dah. Kalau apa tak dengar? Kalau apa? Huruf dot tu kan. Dot tu macam kita pergi ke tepi juga Oh, kita tertinggal satu makhraj. Dot tak selesai. Okey, dot. Dot sepanjang tepi lidah diempit ke gusi atas, sama ada kanan ataupun kiri. Gusi, bukan gigi, gusi atas. Orang tak ada gigi pun boleh dia gusi kan. Dot. Dia bukan gigit lidah ya, dot Ustazah? Bukan gigit. Dia bukan gigit lidah. Okey, kalau kita tengok dekat buku apa dia tulis? Tempat keluarnya adalah apabila tepi lidah kiri atau kanan bertemu dengan geraham sebelah atas. Okey. Dia dot ni sepanjang tepi lidah. Okey, saya lukis lidah kita ni. Dia sepanjang tepi lidah. Ni.
dot, ataupun sebelah sini, ataupun sebelah sini. Okey, kenapa saya tak bertemukan dia dekat tengah tu? Okey. Dot ni, dia punya makhraj dia panjang. Okay. Sepanjang tepi lidah diempitkan ke gusi atas. Sepanjang tepi lidah diempitkan ke gusi atas, dinaikkan sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Okey, kenapa saya lebihkan dia punya anak panah di tengah ni? Di tengah ni kan, kenapa saya lebihkan dia? Sebab dia punya hujung lidah ni kita akan pergi ke rumah lam. Okey. Kan kalau rumah lam kan dia akan sengit ke tepi kan? Betul tak hujung lidah tu? Jadi tu dia akan ambil panjang lah. Ini kalau misal kata lam ni, dia akan pergi ke 1, 2, 3, 4 macam ini. Kan kalau dia sebelah sini, dia akan pergi ke 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misal kata orang tu biasa nak empit sebelah kiri, lidah dia akan sampai ke gigi kacip. Ni gigi kapak kan? Ni gigi kacip. Okey, lidah dia akan sampai ke gigi kacip. Gigi kedua lah, gigi kedua. Saya biasa sebelah sini. Jadi ni akan pergi ke sini. Out, bo. Kita tak keluarkan lidah kita tau. Okey, ada punya cikgu dia ajar hujung lidah tu ditepikan. Kan? Tapi makhraj dia bukan hujung lidah. Makhraj dia sepanjang tepi lidah. Diempit ke gusi atas kanan atau kiri. Tapi ada orang lidah dia lebar, dia mampu naik dua-dua dekat kanan kiri tu. Tak ada masalah. Okey, saya faham. Belum ni ingat tu kena gigit. Macam kita gigit ke geraham tu, gigit lidah macam walau kau macam tu ya. Ada ramai cikgu yang ajar macam tu. Lepas tu ada yang nak kena sengitkan muncung walau. Macam mana? Muncung nak kena ke tepi kan walau. Kan? Walau. Sebenarnya selalu kena begitu. Sebenarnya moncong kita macam mana membuat tu? Ya, moncong kita tak bergerak pun sis May. Susah nak buat mulut sengit macam tu. Walak, tak boleh lah. Kan? Walak. Lepas tu orang yang tak ada geraham macam mana kan? Geraham gigi tu tak ada tapi gusi ada. Gusi ada. Tak ada masalah. Saya dah tak ada gigi geraham Ustazah, semua habis dah. Biasalah tu Kak. Kan? Tu peringatan. Allah pun dah tarik sikit-sikit kan. Dah tua dah. Dia tak pakai gigi geraham, dia pakai gusi je lah Ustazah ya. Dia empitkan ke gusi atas. Saya kiranya mulut tu tak payah nak sengit-sengitkan lah. Tak payah. Okay, jadi mulut jangan sengit, yang sengit lidah. Ya, lidah tu yang diangkat. Kalau kita belajar sifat huruf dia, kan? Walau dot ni, pangkal lidah diangkat, tepi lidah diangkat, makhraj dia pula memang tepi lidah, sepanjang tepi lidah dia empit ke gusi atas, kan? Dia macam gini tau. Okey, macam gini, kan? Dia dah angkat ni, lepas tu sepanjang tepi lidah, lepas tu pula dia dinaik tinggikan tepi lidah pula. Jadi dia akan macam sengit sikit. Kalau macam saya biasa sebelah kanan ni kan. So saya akan macam gini lah. Saya akan macam gini. Yang ni angkat juga tinggi tapi dia tak dapat setinggi sebelah betul-betul makhraj dia. Ni makhraj dia. Saya biasa sebelah sini kan. Ni makhraj dia. Dia angkat tinggi kena kat gusi atas.
Yang sebelah ni diangkat tinggi juga. Dia tak rata macam itu. Dia angkat tinggi juga sebab sifat dia. Sifat dia. Okay. Kalau misal kata orang yang lidah lebar, dia dua-dua tinggi. Dia punya lidah tu dua-dua tinggi. Belakang tinggi, tepi dua-dua tinggi. Okey, depan ni dia akan pergi ke rumah lam. Walau kita matikan dia, kita akan nampak dia pergi ke mana. Walau kan? Mulut tak sengit. Walau. Lidah Walau. gigi kita tu tutup. Walau gigi kita tutup. Kalau gigi tak tutup dia kalau gigi tak tutup dia tak boleh pergi ke makhraj lam. Betul tak? Gigi kena tutup. Ya, gigi kena rapatkan. Walau. Kalau kita buka gigi kita, walau tak boleh, dia tak pergi. Okey? Walau Tutup gigi. Walau. Lepas tu pula dia ada sifat rohwa. Kan? Dia bukan walau, dia ada walau, dia ada kat belakang dia. Walau. Kalau ada rotan. Kalau misal kata kita punya bahasa Inggeris, louder. Kan lebih kurang macam tu. Loud, walau. Mulut tak moncong dan tak disengitkan pun. Cuma mulut tu tak mampu nak senyum. Sebab apa? Sebab kita angkat pangkal lidah kita, kita angkat tepi lidah kita. So dia dah berat dalam tu. Dia tak mampu nak senyum. Walau kalau kita sebut sin, walas, kita mampu senyum. Sebab kita punya pangkal lidah tak angkat, tepi lidah tak angkat, kan? Beza sifat huruf. Kan? Walau. Do, redo. Do. Kalau kita sebut redo kan? Redo. Redo. Jangan moncong tau. Jangan redo. Redo je lah. Jangan dimoncongkan. Redo. Dia gigi pun tutup. Gigi rapat. Dia tak adalah sampai kita gigit. Tapi dia rapat. Redo. Redo. Okey. Walau sepanjang tepi lidah dihempitkan ke gusi atas sama ada kanan atau kiri. Hujung lidah diletak ke rumah lam. Jadi dot ni dia ada sifat tunggal dia istitalah. Mana maksudnya memanjang. Apa yang memanjang? Makhraj. Panjang kan? Yang lain hujung lidah, hujung tepi lidah, pangkal lidah, tengah lidah. Dia sepanjang tepi lidah. Dan lebih pula. Kan? Sebab depan ni nak pergi rumah lam kan? Dia lebih pula daripada separuh. Okay? So nanti kita belajar istitalah. Memanjang. Istitalah. Nama dia. Ada dekat belakang ni. Muka surat belakang ni ada. Okay. Apa lagi kita dah belajar tadi? Makhraj lam. Makhraj lam tadi kita dah lukis kan? Hujung tepi lidah. Belakang gigi atas. Belakang gigi atas sama ada daripada gigi kapak 1, 2, 3, 4 ke kiri ataupun 1, 2, 3, 4 ke kanan. Okey. Nun. Di mana makhraj nun?
Kalau ikut buku tu dia kata tempat keluarnya adalah apabila hujung lidah bertemu dengan langit belakang sedikit daripada makhraj huruf lam. Okey, dia tak berapa tepat. Saya tak nak guna perkataan hujung lidah. Kalau siapa ingat, kita guna Kepala perkataan lidah. apa? Ya, betul. Alhamdulillah. Kita guna kepala lidah, Kak Masita. Kepala lidah. Kan? Kan? Sebab kita akan tekankan dia sikit. Kan? Kita tekankan dia sikit macam tu. Kan kalau misal kata lam, hujung tepi lidah kita kan. Nun, dia hujung lidah tu kita tekan sikit. Jadi kita panggil dia kepala. Kepala lidah. Kan? Hujung lidah tu letak je kat belakang gigi tu, dekat tempat pengikat gigi kan, antara gigi dengan gusi tu kan. Letak je kat situ, lepas tu tekan sikit lidah kita. Dia macam dengung ke Ustazah? Dia memang ada sifat dengung. Kalau kita tutup hidung dia tak keluar. Dia punya makhraj memang dekat lidah tapi dia ada sifat dengung. Kalau kita tutup hidung, dia punya sifat dia tak sempurna. Okay. Mim pun dia ada sifat dengung. Okay. Ada 2 huruf je yang ada sifat dengung semula jadi. Itu yang kalau misalkan siapa yang dah belajar ngaji, bila dia dengung inna kan. Padahal dia dah dengung inna. Lepas tu cikgu kata tak cukup dengung dia tu. Kenapa? Sebab dia dengung 2 harakat sahaja. Tapi dia tak sempurnakan sifat dengung semula jadi untuk nun. So apabila kalau misal kata inna, dia tak boleh kira inna. Dia tak boleh kira 2 macam tu. In untuk sifat dengung dia semula jadi. Inna. Yang ni baru untuk tajwid. Yang ni sifat dengung semula jadi tajwid. So dia punya 2 harakat tu dia kena kira. Okay. 2 harakat, 4 harakat ke Ustazah? Bukan 4 harakat. Dia dengung tu. Yang untuk dengung dia tu. Dia dengung tu bukan 4 harakat. Dengung dia tu 2 harakat. Tapi lebih tepat kita guna perkataan tahan seketika. Tapi kalau kita nak guna perkataan harakat, dia panggil 2 harakat. Tapi 2 harakat bukan dia kira inna. Dia tak kira macam tu. Inna. Macam tu kira. Sebab dengung semula jadi sifat dia dengung tajwid. Clear Muhammad Taufik? Dapat Ustazah. Terima kasih. Ustazah, dengung tu memang tak boleh lebih pada ni kan. Maksudnya untuk sifat asal dia memang dia macam kita kata kita letak 2 je lah kalau dia tak ada lebih kan. Boleh. Dengung boleh lebih. Itu yang selalu kalau kita dengar orang taranum tu kan, dekat dengung tu bukan main lagi dia punya lagu. Sebab tu saya kata, kalau misal kata rajin ni Sis Fatimah, Sis Erin, thank you tau. Tulis nun kepala lidah. Okay, tekankan sikit kepala lidah kan. Okay. Kalau misal kata dengung tu saya cakap dia lebih tepat kepada kita tahan seketika. Dia tak ada harakat sebenarnya. Yang penting kita kena hold dulu bunyi tu. Inna. Kan? Okay. Dia punya 2 harakat tu tak sama dengan ma asli punya 2 harakat. Maliki yau kan. Maliki yau. Dia punya ma. Okay. Kalau inna. Dia kena lebih panjang daripada ma asli. Sebab dia ada sifat dengung dia sendiri. Tu nanti kalau kita masuk dalam tajwid, kita bincang lagi lebih lanjut. Sekarang ni mungkin ada yang dah belajar ngaji, ada yang dah faham. Tapi mungkin ada yang baru nak dengar ni macam panas kepala kan. Panas dia fikir kan. Okey, jangan panas-panas. Kita ambil je dulu. Apa yang kita tak faham tu kan, tak rugi kalau kita dengar. Mungkin kita tak faham tapi kita dah dengar. Sebab ayat ni saya dah
cakap dengan ramai orang, mula-mula dia macam panas jugalah kan. Kemudian tu bila dia dah dengar, dia kata betul juga. Kita dengar je dulu. Lama-lama kita dapat insya-Allah. Kan? Okey. Nun. Tekankan sikit kepala lidah, kan? Kepala lidah. Dekat belakang pengikat gigi tu kan kira macam lelangit keras ada panggil, kan? Lelangit keras. Kalau yang dah bengkok naik atas tu dia panggil lelangit atas, Okey. Ra. Di mana makhraj ra? Buat lawak itu. Tahu tak? Jahat. Apa? Lelangit atas. Dia mesti lidah dulu. Hujung belakang lidah. Ustazah. Ya, alhamdulillah. Hujung belakang lidah Siti. Kan? Tu Puan Masita tu jawab. Hujung belakang lidah. Dia sama macam lam. Dia ada sifat melencong. Apa yang melencong? Makhraj dia. Kan kalau lam dia pergi ke tepi kanan atau ke tepi kiri kan. Kalau ra tu dia punya lidah tu dia tak pergi tegak. Dia pergi ke macam tu. Kan? Dia kalau tegak macam ni dia pergi ke belakang. Hujung belakang lidah. Kan? Dia belakang sikit daripada nun. Dekat tempat lelangit kita yang mendatar nak pergi tegak tu. Okay. Gigi kita, lelangit kita mendatar nak pergi ke tinggi tu, ra dekat sini. Kita punya lidah tu dia macam ni. Tak nampak Ustazah. Nasib baik ada yang bersuara. Maafkan saya. Okay. Tak apa. Gigi, lelangit mendatar nak pergi ke lelangit tinggi, kan? Yang dekat tempat dia nak pergi tu, ra tu. Jadi dia punya lidah kita dia akan pergi macam tu, belakang hujung lidah. Dia mesti lidah. Sebab ni yang kita tanya ni semua lidah. Cuma dia hujung lidah belakang gigi bawah, hujung lidah belakang gigi atas, kan? Hujung lidah terkeluar antara dua gigi, okey? Hujung tepi lidah, hujung kepala lidah, okey? Kepala lidah. Lepas tu hujung belakang lidah. Lepas tu pangkal lidah. Okey, apa huruf pangkal lidah? Apa huruf yang berada di pangkal lidah? Qaf. Qaf. Kan? Qaf. Apa huruf yang berada di depan sikit daripada qaf? Pangkal lidah tapi depan sikit. Kaf. Kaf. Okey. Dia sentuh mana? Dia sentuh lelangit lembut, Dia sentuh lelangit lembut. Okey. Apa huruf yang ada di tengah lidah sentuh lelangit atas? Ya, jim, shin. Ya, alhamdulillah. Ya, jim, shin. Okey, ya, jim, shin. Okey. Habis. Semua makhraj kita dah ulang kaji. Ada 17 makhraj. Dekat lidah ada 10 makhraj khas. Okey, dekat asyafatan ada 2. Dah 12. Dekat al-haq ada 3. Dah 15. Okey, dekat al-khayshum bukan huruf Al-khayshum bukan huruf. Tempat keluar bunyi dengung. So ada 1. 16. Dekat al-jauf pun bukan huruf. Tempat keluar bunyi mat. Tempat keluar bunyi panjang. Okey. Ada 1. 17. Cukup. 17 makhraj khas. 28 huruf hijaiyah. Okey. Ada soalan untuk makhraj? Kita nak tutup dah tahu tajuk makhraj ni. Minggu depan kita nak masuk sifat huruf, insya-Allah. Kalau panjang umur kita, Allah izinkan, kita masuk sifat huruf. Sifat huruf. Ada soalan dulu untuk makhraj. Saya nak kasih teaser sikit untuk sifat huruf. Tak ada kan? Jadi dot tu tak payah nak gigit-gigit gigi. Tak payah disengit-sengit muncung.
Mulut, tak payah sengit. Okey. Saya anggap tak ada soalan sebab tak ada yang bersuara. Okey, saya nak bagi teaser sikit untuk sifat huruf. Kalau tengok buku sifat huruf muka surat 17. Okey. Sifat huruf hijaiyah. Okey. Sifat huruf hijaiyah ni dia terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua, tengok muka saya lah. Okey. Sifat huruf hijaiyah ni terbagi kepada dua. Satu yang berlawanan, satu sifat huruf tunggal. Kalau berlawanan ni macam tadi saya cakap, kalau manusia ada gemuk mesti ada kurus. Ada tinggi mesti ada yang rendah. Okey, ada yang cerah sikit, ada yang gelap sikit. Ada yang peramah, ada yang pendiam. Okey, dia mesti berlawanan. Maknanya kalau huruf tu ada yang berangin, mesti ada yang tak berangin. Kan, ada huruf yang tak berangin. Contoh up, tak ada angin. Contoh as, kita letak tangan kita kat depan mulut kita, as, kita terasa angin dekat tangan kita. Kan, up, tak ada angin. Okey, jadi ada angin, tak ada angin. Lepas tu ada yang kuat tertahan suara. Contoh up, dah tak ada bunyi. Ada yang terlepas suara. Contoh as, ada lagi bunyi. Kan? Ada lagi bunyi. Out, but out, ada lagi kat belakang tu. Kan? Ada lagi bunyi. Lepas tu di tengah-tengah kuat tertahan suara dengan terlepas suara, ada pula sederhana. Sederhana mengalir suara ataupun sederhana tertahan suara. Kan? Okey. Jadi dia ada macam contoh kalau lelaki, lawannya perempuan, tengah-tengah tu ada hunsa. Clear tak macam tu contoh? Kan, dia tak lelaki tak perempuan. Ataupun dia lelaki, dia tak lelaki tak perempuan. Dia tak boleh nak kata dia lelaki punya perempuan punya. Kan, dia tak boleh nak kata dia kuat tertahan suara punya, terlepas suara punya, tak boleh. Dia tak lelaki tak perempuan. Macam tu. Lepas tu sifat huruf berlawanan ni dia ada 5 set. Satu melibatkan angin, satu melibatkan suara, satu melibatkan pangkal lidah, satu melibatkan tepi lidah, bermakna ada yang angkat tepi lidah, ada yang tak angkat tepi lidah. Satu lagi melibatkan dia dekat dengan pintu keluar. Tersekat sebutan dengan tidak tersekat sebutan. Ada roblox dan tak ada roblox. Okey. Dia dah dekat dengan pintu keluar, roblox tak ada. Kan? Kalau misal kata dia jauh sikit daripada pintu keluar tu, nak pergi ke pintu keluar tu ada roblox. Jadi dia tersekat. Okey. Jadi teaser. Sifat huruf berlawanan ada 5 set. Jahar lawan hamas, syiddah tawasud rokhawah, istilah istifal, itibak infitah, izlaq ismat. InsyaAllah minggu depan kita belajar tengok mana yang kita dapat. Mana yang sempat. Lepas tu sifat huruf tunggal. Sifat huruf tunggal maknanya macam orang tu pandai menjahit. Tak adalah nak kata orang ni tak pandai menjahit. Siapa yang pandai ada kemahiran tu, adalah macam tu. Tak semua orang ada kemahiran. So bermakna tak semua huruf ada sifat huruf tunggal. Okay? Ada nak tanya soalan? Minit-minit keceriaan. Macam huruf hijaiyah ni yang terbagi kepada dua tu, kan kata sifat berlawanan dan yang tunggal. Ya. Mungkin soalan yang agak kelakar sikit. Kenapa Tak jadi apa. macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Dia sama macam manusia. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Betul tak? Jadi ini kiranya macam kita boleh cakap opposite lah. Memang dia berlawanan tu, dia macam tu lah, opposite lah. Kan? Oh, jadi huruf hijaiyah ni adalah kira macam berlawan. Dia bukan berlawan, dia macam gini. Dia ada 28 huruf hijaiyah tu kan? 28 huruf. Okey, dia mesti ada 5 sifat ni. Dia takkan kata macam okey, tadi 5 sifat ni ada melibatkan angin kan? Contoh yang pertama angin. Okey. Contoh ba. Ba dia takkan jadi huruf tu ba dia tak berangin kan? Ba tak berangin. Jadi dalam 28 huruf tu ada huruf yang tak berangin, ada huruf yang berangin.
maknanya satu huruf dia takkan ada dua-dua sifat. Dia takkan dia berangin dan tak berangin serentak. Kan? Kalau dia tak berangin, dia pergi ke kumpulan yang tak berangin. Jadi ada huruf-huruf lain yang dia akan pergi ke kumpulan yang berangin. Kan? Nanti bila kita dah masuk betul-betul, kan? Kita akan nampak lagi jelas. Sebab ni teaser je kan. Kalau kita masuk betul-betul, kita pukul 12 tak habis. Mata macam dah tak boleh buka dah kan. Okey, cuma kita nak faham 28 huruf hijaiyah mesti ada 5 sifat. Sama ada, contoh saya ambil satu huruf, contoh ba. Ba dia jahar, tak berangin. Okey, dah ada satu sifat dia. Lepas tu adakah ba syiddah tawasud atau rohwa? Ba syiddah, dia kuat tertahan suara. Apabila kita matikan dia up, dia dah tak ada bunyi dah. Kan? Apabila kita matikan dia up, dia tak ada angin. Kan? Okay, dah 2 sifat dia. Lepas tu dia ada lagi istilah istifal. Kan? Adakah masa kita sebut ba tu, kita angkat pangkal lidah kita ataupun kita tidak angkat pangkal lidah kita? Dia tidak diangkat pangkal lidah. Bila kalau kita bariskan dia kita kena senyum. Ba. Ba. Mulut kita kena senyum. Ba. Kan? Sebab dia bukan istilah, dia istifal. Huruf-huruf istifal, nanti kita belajar apa huruf-huruf istifal, huruf yang mesti kena senyum bila kita sebut. Kan? Okey. Lepas tu, adakah dia idba ataupun infitah? Adakah dia angkat tepi lidah ataupun tidak angkat tepi lidah? Ba tidak angkat tepi lidah. Okey, bermakna lidah kita datar je lah bila kita sebut ba. Kan? Dia huruf bibir kan? Ba, makhraj dia dekat 2 bibir kan? So lidah tu tak ke mana-mana. Lidah tu datar je. Ab, ba. Kan? Okey. Lepas tu adakah ba ni izlak ataupun ismat? Ba izlak. Dia lancar sebutan. Sebab apa ba ni lancar sebutan? Sebab dia dekat bibir. Bibir ni consider macam mulut ni pintu keluar. Kan? Senang nak sebut ba. Ba. Ab, ba. Ab, ba. Tak ada nak kata kuat tertahan suara aqqa. Dia tak ada. Tak ada tersekat. Dia terus je keluar. Ba. Bi. Bu. Okay? Jadi ba dah ada 5 sifat berlawanan tu. Maknanya bukanlah dia berlawan antara ba dengan ba. Kan? Antara sifat huruf yang berlawan, yang satu gemuk kurus, dia dah ada gemuk. Contoh macam tu kan. Macam tu kan. Dia tak berangin. Dia kuat tertahan suara. Dia tidak diangkat pangkal lidah, tidak diangkat tepi lidah, dan dia lancar sebutan. Setiap huruf mesti paling kurang ada 5 sifat huruf. Itu bermakna satu huruf kena ada 5 sifat. Ya, masa kita sebut 5 sifat kena keluar. Makhraj dia jangan lupa. Jadinya 28 huruf hijaiyah tu kalikan 5 untuk setiap satu. Setiap satu ada 5 sifat berlawanan. Ada 5. Paling kurang. Ada yang huruf ada 6 sifat sebab dia ada kemahiran. Kan? Dia ada qalqalah. Kan? Ada punya ada 7 macam ra kan. Ra ada 7. Dia ada inhiraf. Dia ada takrir. Dia ada melencong. Lencong dia punya makhraj tu kan. Melencong dengan dia ada bergetar. Jadi ra ada 7 sifat. Tapi paling kurang semua ada 5 sifat. Jadinya Ustazah, kalau huruf ni bermakna kita kena define dulu satu huruf tu ada berapa sifat. Apa barulah sifatnya? Sifatnya, apa sifatnya. Jadi bila baca Al-Qurannya, jadi satu huruf tu dah ada sifat-sifat setiap huruf tu. Ya, makhraj jangan lupa. Makhraj dia, Dengan sifat makhraj dia. Makhraj kena tepat, sifat kena tepat. Ini yang kita kata mengaji Al-Quran dengan makhraj yang tepat, sifat yang tepat, dengan tajwid yang betul adalah fardu ain. Okey. Faham. Apa yang dinamakan fardu kifayah? Asyafatan.
Istilah tu kita tak ingat. Istilah tu fardu kifayah. Oh. Okey. Wah. Ada orang yang dah ingat antara dua bibir ni istilah dia asyafatan. Okey, cukup tu fardu kifayah. Tapi mengamalkan dia masa kita sebut ba dengan makhraj dia di sini di asyafatan, dengan dia punya sifat dia yang tak ada angin, yang tidak angkat pangkal lidah, yang tidak angkat tepi lidah, yang lancar sebutan, kan? Yang kuat tertahan suara, itu adalah fardu ain. Yang qalqalah, okay? Okey. Faham sedikit-sedikit. Okay, mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman. Dan insyaAllah bila kita dah dapat makhraj huruf, sifat huruf, nanti kita boleh bagi contoh ayat-ayat. Kita boleh bagi contoh ngaji sikit-sikit. Boleh kita tutup majlis kita? Tangguhkan? Okey Ustazah. Okey, boleh. Okay. Terima kasih. Wallahualam bisawab. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat banyak. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Alhamdulillah.